Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kumpulan kami akan menerangkan tugasan berasaskan masalah iaitu subjek pengajian Islam dan kodnya ialah MPU 23032 dan kumpulan kami dan iaitu saya sendiri Muhammad Azhar Azzuddin bin Azhar dengan nombor matrik 17DDT19F2048. Nama saya Muhammad Nur Amri bin Nur Hamzah yang bernombor matrik 17D-DT19F2033. Nama saya ID Muzaffar bin Muhammad Azwan, nombor matrik 17DDT19F2054. Dan nama saya Muhammad Adam Zikri bin Muhammad Ramli dan nombor matrik saya 17DDT19F2011. Siapa bela nasibku ini? Ini ialah artikel dari R1. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan. Betapa ramai masyarakat moden hari ini meninggalkan ibu bapa mereka yang telah tua di rumah jagaan orang-orang tua. Ianya kerana tidak mudah untuk menjaga mereka kerana terlalu banyak karenah lagi-lagi bila anak-anak sudah membesar dan sudah ada keluarganya sendiri. Oleh sebabnya itulah anak-anak menghantar kedua ibu bapanya ke rumah jagaan orang-orang tua bagi menguruskan pihaknya. Poin yang kedua, apa-apa yang mempengaruhi kesihatan mental anak telah dilahirkan dalam sebuah keluarga dengan ibu bapa. Apa sahaja jantina mereka dan salah satu daripada mereka di pertengahan pertumbuhan anak-anak meninggalkan keluarga sendiri. Ia juga terjadi bahawa ayah atau ibu tidak memperhatikan anak-anak mereka. Walaupun mereka masih dalam keluarganya, kehadiran mereka agak maya. Mungkin berlakunya bahawa ibu atau ayah terlalu letih atau penat bekerja, tidak berminat untuk menjaga anak-anak mereka, bahkan menyuruh anak-anaknya hidup berdikari sendirian. Poin yang terakhir, persekitaran keluarga dan kestabilannya memainkan peranan penting dalam perkembangan emosi bayi. Selain pematangan psikiknya, pada tahun pertama kehidupan, bayi memerlukan rutin dari segi hubungan ibu bapa. Sekiranya dia dilahirkan dalam salah satu dari mereka yang menjauh, baik secara tiba-tiba atau sedikit demi sedikit, kesan daripada kenalan pertama dengan ibu atau ayah sangat kuat pada minda anak dan ibu bapa perlulah sedar tentang ini. Okey, saya akan terangkan kesan-kesan meninggalkan ibu bapa ke rumah jagaan orang tua. So, dia ada 3. Yang pertama iaitu tidak merasa disayangi. Yang kedua, penggantungan berlebihan. Dan yang ketiga iaitu tingkah laku agresif. Next slide. Okey. Yang pertama iaitu tidak merasa disayangi. Yang bermaksud adalah sangat biasa di kalangan anak-anak yang mengalami penggabaian ibu bapa untuk tidak merasa disayangi. Sekiranya penggabaian itu berlaku kerana ibu atau ayah hampir tidak pernah berada di rumah, anak mungkin menafsirkannya sebagai tidak kerana mereka tidak berminat menghabiskan masa dengan anak mereka. Ini membuat mereka merasa bahawa mereka tidak cukup untuk ibu bapa mereka sendiri dan bahawa mereka tidak sepadan. Untuk poin yang kedua iaitu situasi lain yang boleh berlaku adalah ibu bapa telah meninggalkan keluarganya sendiri akibat proses perceraian. Sekiranya anak itu tidak memahami keadaannya dengan baik atau belum dijelaskan kepadanya apa yang telah berlaku, disesuaikan dengan tahapnya, dia dapat menafsirkannya seperti yang telah ditinggalkan oleh ayah atau ibunya kerana tidak mahu melihatnya lagi. Dan poin yang terakhir, poin ketiga iaitu mungkin ini berlaku bahawa sekiranya berlaku perpisahan atau perceraian, ibu bapa dapat mempunyai hak penjagaan anak-anak. Maksudnya selalu bergantung pada hubungan yang dimiliki orang baru ini dengan anak. Ia boleh menjadi faktor perlindungan kerana ibu bapa yang baru ini dapat dengan baik menggantikan ayah atau ibu yang telah pergi. Begitu juga hakikat yang ditinggalkan oleh ayah atau ibu adalah kekosongan yang sangat sukar untuk diisi. Seterusnya adalah pergantungan berlebihan. Dalam keluarga yang mempunyai ibu bapa, apabila salah satu daripada mereka meninggalkan keluarganya, salah seorangnya adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya kerana untuk menjaga anak-anaknya, dan apabila hanya tinggal ayah atau ibu, ianya menjadi terlalu berkait dengan salah seorangnya, lalu ia mengembangkan hubungan ketergantungan. Kedua kejadian ini adalah normal untuk menjagakan bahawa pada minggu-minggu pertama setelah berpisah dengan ibu atau bapa, anaknya masih lagi berlindung dengan ibu atau bapa yang masih tinggal. Masalahnya,
adalah ketika dia tidak melepaskan dirinya dari itu dan tidak berani menemui dunia di luar perlindungan dan yang diberikan oleh ayah atau ibunya. Sifat ini akan mempengaruhi perkembangan sosialnya anak-anaknya. Ini kerana dia tidak akan banyak berinteraksi dengan rakan sekelas atau jirannya. Mungkin ia akan takut sekiranya dia berpisah sekejap dengan ayah atau ibunya. Dia juga akan melakukan perkara yang sama seperti ibu bapa yang lain. Oleh itu, kanak-kanak itu akan kehilangan pengalaman keseronokannya seperti itu sewaktu kecil, seperti bermain dengan kanak-kanak lain, berkhemah, mendaki dan sebagainya. Baiklah, poin yang ketiga adalah tingkah laku agresif. Yang pertama, pengabaian ibu bapa boleh menjadikan anak sangat bermusuhan. Ini kerana dia marah dengan apa yang telah dia lalui, kecewa dengan pemergian ayahnya, atau kerana dia menjadi defensif, memikirkan bahawa ayahnya yang lain akan melakukan hal yang sama, cuma cepat atau lambat sahaja. Dia boleh juga bayar dengan pasangan baru ibu bapanya, melihatnya sebagai pengganti dan berfikir bahawa itu adalah alasan tidak akan kembali. Poin yang kedua adalah penyebab tingkah lakunya agresif seorang anak yang paling biasa adalah dia menganggap itu salah dirinya sendiri. Dia merasa sangat marah dengan diri sendiri kerana dia menganggap dirinya melakukan sesuatu yang salah sehingga menyebabkan peninggalan ibu bapanya sendiri. Oleh kerana dia tidak memiliki kemampuan linguistik untuk menjelaskannya atau bertanya kepada ayahnya yang lain apa yang sebenar terjadi. Keadaan itu membebankannya dan akhirnya dia membayarnya dengan siapa pun atau dalam bentuk kemarahan. Kesimpulannya di sini kita sebagai manusia dan anak perlulah berbakti kepada kedua ibu bapa kita, kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita seperti ibu telah melahirkan kita dan berjuang demi nyawanya sendiri dan juga anaknya, dan bapa pula mencari rezeki dari pagi hingga malam demi sesuap nasi kepada ibu dan anak-anaknya. Oleh itu, kita perlulah bersyukur seandainya dan menghormati ibu bapa kita agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.